Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa asbahihi ajma'in. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah taala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Maka kerana adalah makna kidam itu ibarat daripada nafi tidak mendahului tidak itu bagi adanya zat Allah Ta'ala itu, dan makna baqa itu ibarat daripada nafi tidak menghubungi tidak bagi ada zat Allah Ta'ala. Baik, kita nak sambung ni insya-Allah adalah sambungan daripada ta'rif, istilah digunakan ibarat ta'rif sifat salbiah, iaitulah menafikan segala sifat yang tak patut, yang tak selayaknya, yang mustahil sama sekali sifat tu daripada Allah Ta'ala. Jadi kita nak nafi tu daripada Allah bersifat dengan sifat demikian. Itu dia punya fungsi kenapa disebutkan sifat salbiah. Sikit kalau ambil istilah ulama', antara nama lain sifat salbiah ni dipanggil sifat adamiyah. Pasal apa sifat adamiyah? Pasal dia bukan sifat yang qaim bizat. Dia sifat menafi perkara tak selayaknya, dan sifat ni walaupun nama sifat, dia adam. Maksud adam tu dia bukan ada realiti ada. Kidam, dia adalah sifat atas nama istilah dia adami. Pasal dinamakan sifat di atas nisbahkan perkara ni untuk menceritakan, menghadkan, mentakrifkan Allah Ta'ala supaya dibersihkan, nyahkan daripada dia perkara yang tak sepatutnya. Perkara yang tak sepatutnya. Satu dia panggil, satu sudut sifat adami. Dia bukan macam mana insya-Allah kita jumpa ke depan sifat ma'ani. Sifat ma'ani ni sifat yang memang qaim bizat, sungguh ada di zat. Dan kita tengok macam mana kita tengok zat, macam tu kita tengok sifat. Macam itulah dia punya takrif kan. Kita kata yang ni span ni berwarna hitam. Span nama bagi zat, hitam sifat span ni kan. Tengok hitam ke tengok span? Tak faham? Oh, span payah botol juga kena tengok. Fokus kat sini lah. Piring ni berwarna putih. Ni piring. Nama bagi benda ni, benda Allah ni, zat ni. Zat ni nama dia piring. Warna dia putih. Putih tu sifat. Piring tu nama bagi zat ni. Duk tengok apa? Tengok piring ke tengok putih? Tengok putih. Tak nampak piring. Nampak piring lah. Piring yang berwarna putih. Jadi piring tu nama bagi zat. Zat lah bahasa kita sebut. Zat lah. Piring tu zat. Lepas tu putih tu. Nampak piring? Nampak putih. Itulah sifat ma'ani.
Saya nak cari sifat adamiah dia, tak ada pula, tak terlintas pula. Jadi yang tu sifat makni, jumpa di depan tak ada saja bagi clue itu. Sifat adami macam mana? Engkau yang bujang. Bujang tu apa? Tak ada bini. Sifat tu sifat tak ada dia. Kalau tengok pun boleh nampak ke dia beristeri, berbujang. Boleh nampak berbujang dia. Boleh nampak bujang. Tapi bujang tak? Apa nak bujang? Tak ada bini. Ni bujang ni sifat tak ada. Kalau cukup kepala dia apa? Botak. Apa dia botak? Tak ada rambut. Tu sifat adamiah. Bukan nampak botak tu, nampak kepala. Bukan nampak botak. Botak tu kan tak ada rambut. Tu adamiah. Kalau orang tua gigi tak ada, apa? Rompong. Rompong kan? Rongak. Rongak ni apa? Tak ada gigi. Boleh? Tak faham? Kalau dia tak ada tangan, kudung. Nampak tak dia kudung? Bukan nampak kudung. Nampak apa? Nampak tak ada tangan. Jadi kudung, botak, rongak, bujang, atau apa? Sifat dia. Tapi sifat adamiah. Sikit tu. Ngaji ni kadang nak kenal tu pun susah, nak faham tu pun terkebil-kebil. Saya cakap Melayu pun. Okey. Jadi atas kita bicara Allah Ta'ala ni sifat qidam, baqa, mukhalafah lil hadis, qiyam bi nafsi, wadaniyah. Satu nama salbi, satu nama lagi adami. Salbi dia siapa? Fungsi dia. Fungsi. Adami realiti dia, adam. Okey. Jadi di atas makna ini, kerana adalah, jadi salbiah ni ibarat daripada nafi segala sifat yang tiada patut bersifat dengan dia oleh Tuhan kita yang maha besar lagi maha mulia. Besar tu besar pangkat, mulia tak ada masalah. Untuk saya syarah mulia apa, maka kerana adalah makna kidam itu. Baik, pasal apa kata salbi ni dia menafi? Adalah makna kidam itu ibarat, ditakrifkan nafi tidak yang mendahului tidak. Itu. Nafi tidak yang mendahului tidak. Itu. Bagi zat Allah Ta'ala. Nafi tidak yang mendahului tidak. Betul, kita lama pun macam tu tak? Menafikan tidak yang mendahului tiada. Mendahului tiada. Menafikan tidak bahasa klasik ni kadang yang ini susah sikit. Menafikan tidak bagi mendahului. Tidak itu bagi ada. Nafi tidak yang mendahului tidak itu bagi adanya zat Allah Ta'ala. Macam itu. Nafi tidak yang mendahului tidak itu. Menafikan tidak yang mendahului ada itu tidak. Kena faham macam ni. Pasal nak faham dia,
Kidam sedia. Sedia makna apa? Tak ada awal. Tak ada awal tu nak menafi apa? Nak menafikan adanya permulaan pada Allah Ta'ala. Itu yang nak dipaham tu. Kalau tak faham tu pun, faham dia sepatutnya macam tu. Cuma rasa ralat pasal tak boleh faham maksud dia tu. Boleh faham kan? Jadi tidak yang mendahului tidak itu. Kita tengok yang bakok ikut ada perkataan terlebih ke banyak. Dan makna bakok itu nafi tidak yang menghubungi tidak bagi ada zat Allah Ta'ala. Menafikan tidak ada mendalui rasa itu kan. Tidak tu menafikan tidak ada yang mendalui. Yang menghubungi tidak. Nafi tidak yang menghubungi tidak, maksudnya nafi tidak yang menghubungi tiada, menafi menghubungi adam, menafi binasa bagi adanya zat Allah Ta'ala. Jadi kalau itu kidam ialah menafi tidak yang tidak yang mendahului tidak. Yang ini tidak yang menghubungi tidak. Tidak yang menghubungi tidak bagi adanya zat Allah Ta'ala. Tidak yang menghubungi tidak, maksud tiada ni binasa bagi adanya Allah Ta'ala. Kalau tadi tidak yang mendahului tidak tu dengan mana adam, dengan mana adam, tidak yang mendahului tidak adam. Betul. Itu kot murad dia. Yang ni tidak yang menghubungi tidak. Tidak yang menghubungi tidak ni tidak yang menghubungi binasa bagi zat Allah. Jadi tidak yang kedua tu pertama dengan mana adam. Tidak kedua yang yang dengan makna fana. Macam ni. Tengok balik yang kidam. Tujuan kita tu nak memahamkan bahasa kitab. Bahasa kitab macam ni lah. Yang kalau tak ada pahaman dalam kepala, baca kitab macam mana? Sakit kepala. Kalau memang ada dah faham, tak payah faham kitab tak apa dah. Pasal faham dah ada. Cuma cari jalan macam mana nak faham kitab. Ya, faham. Untuk apa kena dulu? Sikit pengajaran kat situ. Nak faham dulu ke nak baca kitab dulu? Faham dulu, barulah baca kitab. Jangan tak ada faham apa-apa pergi baca kitab. Yang tu yang lingkup tu. Satu salah menganjurkan orang baca kitab, baca Quran, baca terjemahan Quran, baca tafsir Quran, tapi sedangkan tak pernah belajar, tak pernah berguru, tak pernah faham kaedah-kaedah nak faham kitab. Boleh faham saya sebut apa? Kalau tu yang saya dah tadi pun kita dah ceritakan apa makna salbiah tu. Kalau tak faham, tak baca kitab pun tak apa dah, pasal dah faham. Tapi pasal kita yang disiplin baca kitab, nak lalu jugalah, nak hadap juga apa yang ditulis dalam kitab. Cuba tak faham apa yang saya sebut ni, baca ni tak faham-faham, dan memang tak boleh faham. Kalau tak boleh faham, kalau dah faham
Cari jalan macam mana nak faham. Itulah. Ini nak ambil pengajaran saya ulang ni sebut tadi, apa dia? Itu yang kena faham dulu. Barulah boleh baca kitab. Jadi walaupun tak pernah lalu kitab tu, tapi kalau dah pernah faham apa kaedah-kaedah yang patutnya kena faham, kitab yang kita tak pernah lalu pun baca, insya-Allah boleh faham. Kalau tak faham pun ada jalan untuk bagi faham apa kitab yang tak faham. Boleh? Faham saya cakap apa? Itu faham tu penting. Kalau kita tak pernah faham, lepas tu baca kitab yang kita cuba nak faham, memang tak boleh faham. Satu, kalau ada orang dah mula-mula salah faham, walaupun dia baca kitab tu sepatutnya kena faham, tapi dia tak faham pasal dia dah salah faham. Dia baca kitab pun dia salah faham pasal dia dah memang salah faham. Boleh. Satu orang yang memang sesat, macam duk faham Allah Ta'ala tu yang sesat tu, walaupun dia baca kitab tu betul, faham dia tu salah. Pasal memang cara dia faham kitab tu salah. Dia akan fahamkan apa yang dia baca tu salah. Boleh? Faham tak cakap apa? Orang yang memang fahaman betul, macam mana? Kitab tak betul pun dia akan bagi kitab tu betul, pasal dia punya fahaman betul. Boleh? Yang tu yang saya nak sebut tu. Jadi maksud kidam tu macam ni. Yang ni yang boleh tanggung untuk, kalau tak ubah apa-apa, cuma bagi makna untuk bagi faham kidam tu. Jadi adalah makna kidam itu ibarat daripada nafi tidak yang mendahului Adam. Kidam sedia, apa ni? Tak dak awal. Jadi dia menidakkan mendahului Adam. Jadi mustahil Allah Ta'ala ni ada yang mendahului Adam, mendahului tiada. Adam yang mendahului tiada tu, Adam yang mendahului adanya bagi zat Allah Ta'ala tu ditidakkan. Itu masalah. Tidak yang mendahului tidak itu bagi Allah Ta'ala. Jadi tidak maksudnya menafikan yang mendahului Adam bagi adanya Allah Ta'ala. Allah memang ada, sedia ada. Mustahil baharu ada. Mustahil baharu ada maksudnya mula-mula sebelum dia ada, dia tak ada dulu. Jadi sebut kidam apa maksudnya? Menafikan adanya Adam sebelumnya ada zat Allah Ta'ala. Boleh. Itu makna kidam. Tengok bakar. Ibarat daripada nafi tidak yang menghubungi tidak bagi adanya zat Allah Ta'ala. Tidak dalam bab bakar ni nafikan tidak yang menghubungi tidak yang kedua tu dengan mana? Fananya, binasanya bagi adanya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni ada fana, mustahil lah tu. Pasal Allah bakar, apa nak bakar? Menafikan binasa Allah Ta'ala, menafikan akhir Allah Ta'ala. Jadi apa makna salbi ni? Menafikan menghubungi fana selepas adanya Allah Ta'ala. Kalau kidam apa dia? Menafikan adanya Adam sebelum adanya Allah Ta'ala. Boleh? Itu bahasa dia. Itu bahasa klasik. Susah bahasa klasik, ambil bahasa moden ni. Apa dia?
Apa makna kidam? Terjemah sedia. Apa makna sedia? Tak ada awal. Yang tu kalau tak faham memang sekeh kepala. Apa makna baqa? Tak ada akhir. Kalau bahasa kitab pun memang kitab-kitab yang ditulis ulama. Apa makna kidam? Mana apa? Dia nafyul awaliyati lahu ta'ala, menafikan keadaan ada awal. Apa makna ada awal? Ada sebelum ada Allah Ta'ala ni Adam. Ditiadakan adanya tiada ya Allah. Kalau baqa apa ni? Mustahil binasa. Apa dia? Menafikan, menidakkan ada dihubungi oleh binasanya Allah Ta'ala selepas adanya. Tu bahasa tu. Satu, di jawi klasik. Quran klasik macam mana nak faham? Quran memang klasik. Satu Quran ni orang Arab pun belum tentu faham. Kalau orang Arab faham, orang Arab semua dapat hidayat. Pasal dia boleh faham betul-betul dalam Quran apa maksud dengan bahasa klasik tu. Tapi dia tak faham tu. Pasal tu dia tak faham. Kalau boleh faham macam mana sepatutnya dipaham oleh orang-orang yang memang faham Quran, macam mana? Semua Arab akan dapat hidayat. Boleh? Faham? Saya sebut apa? Itu dalil nak menunjukkan walaupun pandai Arab, apa? Belum tentu dengan pandai Arab tu boleh dapat hidayat. Antara dia satu apa? Mesti berguru, dengar dan ambil faham, bukan baca tapi ambil faham, ambil reti. Yang tu sebab hidayat. Lepas tu kita Melayu bukan pandai Arab pun, yang tak pandai lah, ada juga yang belajar pandai kan, tapi boleh dapat hidayat, boleh faham ke Allah Ta'ala. Pasal apa? Pasal faham tu hidayat. Tu yang may yuridillahu bihi khairan, apa jadi? Yufaqihu fiddin. Siapa Allah Ta'ala nak dalam agama ni, dia bagi faham dalam agama, bukan hafal agama. Itu hafal bukan salah, tapi antara uslub nak bagi ingat hafal tu. Hafal dah selesai belum? Satu hafal Quran belum selesai belajar. Lepas tu baru hafal belum faham. Dah faham pula tak hafal Quran, takkan tak hafal langsung Quran. Kena agak bro sekeh ayat tu. Betul ya? Okey. Sikitlah bahasa itu. Dan makna mukhalafah lil hawadis itu ibarat, maksud takrifnya nafikan yang menyamai bagi adanya zat Allah. Allah Ta'ala ada dia takkan sama macam mana adanya makhluk. Pasal apa? Ada Allah Ta'ala sedia, makhluk adanya tak ada. Makhluk ni adanya dengan asal tak ada, lepas tu diadakan oleh Allah Ta'ala. Allah takkan menyambung macam mana? Ada Allah Ta'ala, tak ada binasa. Makhluk ada dia boleh dihubungi oleh binasa, walaupun yang Allah Ta'ala takdirkan untuk dia kekal selama-lamanya, tapi boleh dihubungi oleh binasa. Allah mustahil binasa. Mukhalafah lil hawadis itu sebut gitu tak? Macam ni. Begitulah segala sifat kesempurnaan Allah Ta'ala mustahil ada pada makhluk. Pasal apa? Pasal bila ada makhluk, mustahil berdiri sendiri dan berdiri zati pada zat makhluk. Mustahil. Pasal apa? Yang ada wujud zati, kidam zati, baqa zati, hanya Allah Ta'ala. Makhluk kalau kata wujud bukan zati, atau istilah wujud idafi. Ada yang idafi, ada pasal Allah bagi ada, satu ada. Jadi kalau bahasa betul bukan ada, dia diadakan. Allah memang ada, sedia ada, wajib ada, wujud zati. Yang tu pun istilah kena faham. Sikit lalu gitu. Jadi apa maksud mukhalafah? Tak serupa dengan baharu. Sikit je ni. Allah buat makhluk, ada rupa tak?
Ada zat tak? Ada bentuk tak? Ngisi ruang tak? Ada pihak tak? Ada masa tak? Beranggota tak? Berjuzuk tak? Bercantum-cantum tak kita ni? Boleh tak dipisah-pisahkan? Boleh tak? Bergerak tak? Berubah tak? Allah mustahil macam tu. Tu satu sifat makhluk dia. Satu nak bicara zat Allah memang tak boleh. Satu, sesat siapa yang kata Allah ada mata. Sesat siapa kata Allah ada tangan. Sesat siapa kata Allah ada muka. Sesat. Kalau nak kata macam ni, Allah ada yad, Allah ada wajhu, Allah ada ayun. Siapa? Yang tu memang subut dalam Quran. Yang subut lafaz, bukan subut cakap Melayu. Satu ada ustaz-ustaz kita dia kata apa? Oh, pasal pahaman-pahaman yang sesat tu kata Allah ada tangan, ada muka, ada tangan ni. Oh, para sahabat ni cakap Melayu punya ya. Sahabat ni yang salafus soleh dulu ni. Dia kata itikad salaf ni. Sahabat ni rupanya duk cakap muka, tangan, mata. Faham tak saya cakap apa? Pasal golongan sesat tu kata Allah ada muka, ada tangan, ada mata. Sedangkan sahabat sebut sabatalahul yad, sabatalahul wajhu, sabatalahul yadu. Subut tu. Pasal apa? Lafaz tu Quran, mana boleh nafi dan bangkang. Bukan mensabitkan muka, tangan, mata. Itu terjemah. Yang tu yang juga ada orang salah faham di atas ayat Quran tu. Yang tu yang dia ambil terjemah mentah-mentah, word by word. Dengan itulah menyebabkan dia tak faham mukhalafah tu. Mukhalafah. Bila kita kata mujassimah, dia kata kita mujassimah pula. Pasal dia kata Allah ada tangan, tangan macam mana tak fikir. Kita serah tangan macam mana. Dia serah tangan macam mana. Dia serah tangan macam mana, tapi dia mensabitkan tangan. Boleh faham macam tu kan? Itu yang fahaman salah tu, situlah. Itu yang saya sebut awal-awal tadi. Orang fahaman salah ni, kalau nak kata Allah muka yang layak dengan dia, kita ada muka kita. Kalau gitu saya pun ada muka layak dengan saya. Bukan muka sama dengan muka tuan-tuan. Jadi maksudnya ada muka. Talam pun ada muka talam yang layak dengan talam, tapi masih ada muka. Boleh faham? Jadi mensabitkan muka daripada orang talam, maksudnya mensabitkan sesuatu yang tu adalah ciri makhluk tang bermuka tu. Yang itulah dipanggil misil. Kalau tak misil pun dipanggil syibih, ataupun dipanggil nazir bagi orang taala. Ada bandingan, ada misil. Misil ni macam pinang belah dua, itu misil. Nazir ni kau bodoh macam lembu, silap. Tu tasbih. Bodoh macam lembu, ada sifat, ada wajhu yang layak. Maksudnya wajhu tu tetap ada walaupun tak muka macam kita. Kalau muka sebiji macam kita, itu dipanggil misil. Kalau ada sedikit penyerupaan daripada mana-mana wajah, itu dipanggil syibih. Kalau ada banyak penyerupaan tu, itu dipanggil nazir. Subhanallah. Allah Ta'ala misil pun tidak, syabih pun tidak, nazir pun tidak. Kalau misil pun tak ada, bahkan ayat Quran laisa kamitslihi syai', tak adalah misil bagi misil Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jangan nak kata ada misil, mislu misli pun tak ada. Tu bahasa Quran tu. Nampak? Satu orang faham betul-betul maksud Al-Quran ni, tak pi langsung makna tu ke mana tangan, mana muka, mana mata. Tak sama sekali. Siapa? Ayat Quran tu punya bersungguh menafi adanya mumasalah dengan Allah Ta'ala. Tambah pula faham mukhalafah ni, khalafah yukhalifu khilaf. Jadi apa yang memang sabit Allah Ta'ala atas sifat sempurna, makhluk mesti disebalik tu. Itu prinsip ulama kita ajar. Pula tu yang dalam Quran hadis sebut ada yang ciri makhluk tu ke Allah Ta'ala, muka, tangan, naik, turun, pindah, datang, tu macam mana? Mustahil dengan makna zahir. Yang tu perintah atas kaedah ulama, amir ruha kama jaz, bagi lalu je macam mana dia datang. Itu yang serahkan makna lafaz tu ke Allah Ta'ala. Macam alif lam mim, apa makna dia?
alif lam mim, Allah lagi tahu makna dia. Jangan alif ila alif, lam ila lam, mim yang layak dengan Allah Ta'ala. Bukan. Dia makna alif lam mim yang layak. Bukan alif ila alif, alif yang layak, lam yang layak, mim yang layak dengan Allah Ta'ala. Maksudnya kau letakkan alif lam dengan mim, sedangkan dia mesti makna alif lam dengan mim. Itu disiplin dia. Itu sekali lagi kalau ikut syarah untuk memahamkan makna mukhalafah, menafi tak sama, menafikan, menyamai bagi adanya zat Allah Ta'ala. Ada Allah Ta'ala memang ada, sedia ada. Ada dia tak perlu ada yang mengada, ada dia tak perlu roh untuk dia hidup, ada dia tak perlu tempat untuk dia ada. Boleh? Faham? Duk faham Allah ada tempat, out. Itu faham makhluk. Itu bermasalah dengan Allah Ta'ala, nazir Allah Ta'ala, syabih dengan Allah Ta'ala. Allah memahamkan Allah pun ada roh juga. Oh, salah. Kalau nak kira ayat Quran, ada Al-Quran nak menunjukkan maksudnya sabit roh pada Allah Ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala tiup roh dia ke Nabi Adam. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan roh aku dalam Nabi Adam. Jadi Allah ada, faham tu sekali lalu, bodoh-bodoh, faham puak sesat yang kata Allah ada roh tu. Allah ada tangan tu. Allah pun ada roh juga, roh yang layak dengan dia. Macam okey. Yang puak sesat tu dia terima je. Betul lah macam tu. Kata dia. Untuk Allahu nurus samawati wal ard. Allah ni cahaya langit bumi. Jadi mana langit bumi yang ada cahaya ni, itulah Allah. Sebab Allah cahaya langit bumi. Terjemah macam tu. Jadi Allah cahaya, apa faham? Faham saya nak buka apa? Dia faham mentah-mentah gitu kan. Allah cahaya lah. Cahaya yang layak dengan Allah Ta'ala. Cahaya yang layak Allah Ta'ala. Jadi Allah ni cahaya lah. Dia cahaya, dia ada roh, lepas tu dia ada tangan, dia ada mata, dia ada muka yang layak dengan dia. Apa punya sesatnya akidah macam ni. Mak, sesat tu tak mana? Baik. Nafi yang menyamai bagi adanya zat Allah Ta'ala itu bagi segala yang baru ini. Dan makna qiyamuhu binafsi. Qiyamuhu binafsi ada dua makna. Apa dia? Ay la yahtaju ila mahallin wa la yahtaju ila mukhassisin. Dua makna. Sekali lalu pun itu lalu dah. Mustahil ada bahajat pada tempat dengan mana zat, mustahil pada yang menjadikan. Jadi nak nafi ni dua dalam mukhalafah, iaitu ibarat. Maksudnya definisi dia menafikan yang menyamai bagi adanya zat Allah Ta'ala itu bagi segala baru. Itu menyamai tadi. Astagfirullah. Baca teratas. Nafi dan makna qiyamuhu bi nafsi itu daripada nafi berkehendak zat Allah Ta'ala itu kepada zat yang lain. Menafikan Allah berkehendak kepada zat yang lain untuk sebut dia. Subhanallah. Zat yang lain, tempat. Apa dia zat yang lain? Tempat. Murad zat yang lain ni tempat. Tu mahal, tu badal bagi zat yang lain. Pasal apa? Kerana ia Allah Ta'ala ni dia sudah adanya. Allah Ta'ala dah sabit ada. Ada apa? Ada zat dia. Jadi dia tak perlu pada ada zat lain, tak ada tempat lain untuk sabit dia. Subhanallah. Dan nafi yang kedua, nafi berkehendak kepada perbuatan orang yang menjadikan dia. Mustahil. Allah Ta'ala tak ajak pada menjadikan dia. Siapa? Dia yang menjadikan segala-galanya. Takkan dia pula yang berhajat pada yang menjadikan. Kerana ia bersifat kidam, baqa', mukhalafah lil hawadis, takkanlah dia bersifat ada yang menjadikan dia. Pasal dia kidam, dia baqa', dia mukhalafah. Siap. Dan makna wahdaniyah itu ibarat, maksudnya didefinisikan. Apa dia? Nafi berbilang-bilang
Nafi berbilang, tak berbilang. Jadi apa makna wahdaniyah? Tak berbilang. Tak berbilang apa? Zat, sifat, perbuatan. Menafikan berbilang-bilang pada zatnya, sama ada berbilang-bilang itu dua ataupun banyak menjadi satu. Dua atau banyak jadi satu macam mana? Muka, tangan, mata combine zat Allah Ta'ala. Ada kan Allah satu, muka, tangan, mata. Takkan asing-asing. Kita saya sebut tu tiga pasal common nak sebut kan. Takkan asing-asing combine jadi satu. Itulah Allah yang satu. Kapi gila punya akidah itu, tanpa khilaf kan. Serupa macam Kristian lah. Cuma Kristian Tuhan Bapa, Tuhan Mak, Tuhan Anak jadi satu. Yang ni serupa juga pahaman tu, ya pahaman trilogi ni, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat dengan pahaman macam ni. Macam pahaman Kristian dari sudut memahamkan ada muka, tangan, mata, tiga tu combine jadi satu. Itu maksudnya berbilang. Pasal boleh dipisah-pisahkan Allah Ta'ala. Itu mensabitkan kamiyah, mensabitkan ta'addud pada Allah Ta'ala. Sedangkan qul huwallahu ahad, apa nak ahad? Menafikan kamiyah, menafikan ada mumpasil daripada sesuatu, daripada dia sesuatu, ataupun dia ni mumpasil daripada sesuatu. Subhanallah. Dan juga menafikan yang lain, zat yang lain yang menyamai akan zat Allah Ta'ala. Siap. Dan nafi pula berbilang pada segala sifatnya. Jadi kalau nafi yang lain ni yang menyamai zat, yang ni menafikan yang mumpasil, ada satu zat lain yang macam zat Allah Ta'ala, subhanallah, itu pun mustahil juga. Itu pun nafi berbilang. Cuma yang tu menafi berbilang mumpasil, ada muka, ada tangan, ada mata. Yang tu menafikan berbilang muttasil. Itu istilah. Tak faham nanti jumpa panjang sikit ke depan. Memang ada bab tu rasanya. Begitu juga menafi berbilang pada sifatnya, sama ada berbilang itu dua kudrat. Takkan ada dua kudrat. Allah kudrat dia satu je. Tak ada satu kudrat buat langit, satu kudrat buat bumi. Tak ada macam tu. Subhanallah. Satu Allah Ta'ala tak ada. Allah kuasa, Allah maha kuasa. Tak ada istilah kuasa satu, maha kuasa satu. Tak ada. Allah Ta'ala kuasa. Cukup kalau ikut kaedah tauhid. Allah kuasa. Walaupun tak sebut maha. Bukan menafikan maha tu Allah Ta'ala. Tapi cukup dengan kata Allah kuasa. Dengar ya. Bila faham mukhalafah, Allah kuasa, mukhalafah apa? Lemah. Selain pada Allah Ta'ala, lemah. Cukup. Memang makhluk lemah. Untuk nampak kuasa, nampak kuasa. Sebenarnya Allah yang beri kuasa. Yang kuasa siapa? Allah. Allah jua yang kuasa. Tak perlu maha. Faham maha ni, dia akan memahamkan manusia pun ada kuasa, Allah pun ada kuasa, tapi Allah maha kuasa. Jadi mensabitkan kuasa pada makhluk. Macam tu. Hati-hati tu. Ulama kita dulu cukup berhati-hati pada tu. Satu, kita diajar la haula wala quwata. Duk faham makhluk pun ada kuasa, Allah maha kuasa, la haula wala quwata akan gagal fahaman itu. Sedangkan tu fahaman akidah. Tak ada kuwah kita atas kuwah tak ada. Maksudnya daya sendiri yang berdiri kat kita, kita kuasa tak ada. Kuwah ni Allah beri kita. Nampak kita kuasa. Dengan bahasa tu, nampak kita kuasa, nampak kita melihat. Tu sambunglah belakang. Nampak kita ada, nampak kita ada. Sebenarnya Allah yang ada, kita ni dia bagi ada. Baru ahli tauhid. Dia mubalaghah satu hal, tapi kalau ikut dari segi nak isbatkan kuasa pada Allah Ta'ala, cukup dengan perkataan kuasa, cukup. Bukan nak nafikan mubalaghah tu kan. Begitu juga kalau orang yang sebut maha, tak ada masalah kata maha ni nak menunjukkan hebatnya Allah Ta'ala. Tapi jaga makhluk macam mana? Macam mana pun bila disabitkan ada sesuatu kat makhluk, ada gagal untuk faham kata makhluk ni sebenarnya berhajat pada Allah Ta'ala.
Pasal ni memahamkan makhluk ada sesuatu. Bila kan faham makhluk, walam wa qad khalaqtuka min qablu walam taku syai'a. Aku yang cerita kamu kata Allah Taala, walam taku syai'a. Kamu ni tak ada apa benda pun. Bunyi itulah bahasa sikit kamu ke muka kalian. Tak ada benda pun. Zat pun tak ada. Aku pergi jadi zat kamu. Bagi kamu ada nyawa, bagi kamu ada ilmu, bagi ada otak, bagi ada mata, bagi ada telinga, boleh mendengar pula tu. Aku yang bagi. Engkau ni walam laqad khalaqtuka min qablu walam taku syai'a. Walam taku syai'a. Kamu ni tak ada benda pun. Lam yakun syai'an mazkura. Tak pernah dulu disebut pun hamba ni. Kita kena macam tu macam mana? Baru rasa ya Allah, memang aku silap banyak. Aku silap banyak. Baru kita ngaku kita salah. Kalau kata apa, aku kuasa juga ya Allah. Ada juga ni ada ni. Mula akan zahir diri. Mula abah wastakbara. Orang yang pilih lah. Na'udzubillah. Yang tu masuk kata mustahil dua kudrat. Jadi atas nak membilangkan maha tu untuk menunjukkan superlatif dari sudut menghuraikan kuasa dia. Tak ada batas untuk membuat makhluk ni yang bila tanahin faqudratun wa iradatun wa ghayarat amran wa ilman wa ridha kama sabat. Saya lajak lagi baca jurus syarah tu. Nak sebut kata kuasa Allah Taala ni wajib itlaqkan. Kuasa dia macam mana? Nisbah dia nak buat mungkin mutlak, kun fayakun. Dia jumpa juga depan nanti insya-Allah. Begitu juga mustahil dua iradatnya dan dua ilmunya dan dua hayatnya dan dua sama'nya dan dua basarnya, mustahil. Dan dua kalamnya itu berbilang yang mutasil, mustahil macam tu. Satu tak istilah Allah kuasa, maha kuasa. Tidak. Satu kalau nak sebut kuasa itu sifat Allah. Kalau ada maha kuasa pun untuk menunjukkan kuasa tu dengan mana maha kuasa. Dan maha kuasa sebut maha bukan maksudnya mensabitkan kuasa pada makhluk, bukan menunjukkan ada leveling pada Allah Taala. Kuasa satu, maha kuasa satu, bukan dengar pergi faham dia tu. Untuk sebut maha kuasa untuk kita faham sungguhnya kuasa dia tu memang kena faham bukan sebarang kuasa, tapi kuasa yang sangat hebat, yang superlatif. Betul tak? Nak faham dia. Saya ngaji ada kalau Tuan Guru Ghazali tu dia sebut macam ni. Sebut dengan superlatif sekalipun tapi dia termasuk dalam isim tafdil. Itu bahasa Arab. Superlatif dengan isim tafdil. Yang isim tafdil laisa ala babih. Isim tafdil yang bukan di atas bab isim tafdil. Sebut superlatif tapi dengan mana dia, kalau sebut misalnya kudrat, fa'alul lima yurid, khalaqa, sebut dengan wazan mubalaghah tapi dengan mana khaliq. Pasal makhluk tak ada khaliq langsung, tak ada langsung. Cukup Allah khaliq walaupun tak sebut khalaqa. Jadi apa mana khalaq? Khaliq. Apa mana alam? Alim. Cukup buat kita. Itulah maknanya. Satu sebut Allahu a'lam. Apa mana Allahu a'lam? Dengan mana Allah alim, makhluk semua jahil. Itu maksud. Jangan faham dengan mana Allahu a'lam. Apa maksud? Makhluk ni dengan Allah alim. Allah a'lam. Maksudnya dia ada musyarakah ke Allah ziyadah. Allah pun alim, makhluk pun alim, tapi Allah a'lam, lebih berpengetahuan. Maksudnya mengiktiraf kita pun ada pengetahuan juga. Tak, kita ni la ilma lana, tak ada ilmu kat kita. Jahil, kita jahil. Allah alim. Untuk masuk a'lam, masuk alam, sebut alam dengan mana alim. Yang ni sekali lagi istilah dalam ilmu bahas ilmu alat, yang ni dia panggil isim tafdil yang laisa ala babih. Isim tafdil yang bukan di atas bab isim tafdil. Memang ada bab tu. Coba buat misal dalam Quran. Saya tanya hukum dulu. Sekali saya sebuah ayat Quran. Kalau suami isteri bercerai,
Siapa boleh rujuk kat isteri ni? Suami. Boleh tak orang biasa rujuk? Bukan orang biasa pun boleh rujuk, isteri suami pun boleh rujuk. Suami isteri bercerai dalam iddah tu, siapa boleh rujuk kat isteri? Boleh tak bukan suami rujuk kat isteri? Tak ada koja. Kenapa nak tak ada koja? Kan dia yang ni cerai. Quran kata boleh. Saya ngaji dulu tutup guru aja buah-buah macam tu, kelahi. Itulah saya tak pernah kelahi dengan orang. Ya kalau kelahi saya bagi keluar buah-buah tu muntah hijau dah kan. Yang ni buah tok guru kan. Quran sebut macam mana? Wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dhalika in aradu islaha. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna. Suami-suami perempuan yang dicerai ahaqqu bi raddihinna, lebih berhak untuk rujuk pada isteri mereka. Apa sebut dia? Lebih berhak. Bila suami lebih berhak, apa maksud? Ada yang ada hak. Orang lain pun berhak juga untuk rujuk. Al-Quran kata orang lain pun berhak untuk rujuk, tapi suami lebih berhak untuk rujuk. Suami lebih berhak ke suami saja yang ada hak? Kalau itu apa makna ahaqqu bi raddihinna? Isim tafdil yang laisa ala babih. Bukan isim tafdil di atas makna dia. Apa makna isim tafdil? Madalla ala musyarakatin wa ziyadah. Itu takrif. Isim tafdil ni kalimah yang menunjukkan ada penyamaan, sama, lebih. Kalau a'lam maksudnya alim, alim. Ni a'lam. A'lam tu maksudnya alim, alim. Tapi ni lebih alim. Kalau kata better, bahasa Inggeris superlatif ni, dia ada comparison dalam bahasa Inggeris. Good, better, best dia. Comparison 2%, better. Apa makna better? Bukan better, better. More than best. More than best. So, apa makna? This person is good, this person is good, but this person more good. He's better than this. It's better. Apa makna? Good, good, tapi lebih sikit. Ziyadah, better. He's the best. Good, good, good. Best. Dia good, good, good. Ini best. Ini apa? Betul kalau kata ahakku, suami ada hak, ada hak. Orang lain pada suami satu hak. Orang lain suami ada hak. Dia atas hak. Jadi suami lebih berhak. Orang lain pun ada hak untuk rujuk. Orang lain berhak rujuk. Berhak rujuk. Untuk apa makna ahakku? Hakun. Isim tafdil laisa ala babihi. Soal tu, kaedah tu dalam tafsir. Yang ni yang baca kitab tak boleh baca laju-laju ni tambah baca teringat ni saya nak keluar lagi 3-4 perkara ni lagi. Saya kata aku ngajak tu ya lagi. Nak kata isim tafdil tu banyak Quran. Wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Saya dengar kan apa nak zalam? Tidaklah Tuhan kamu sangat zalim. Dengan ayat tu pun dengan pelik lah. Tidaklah Tuhan kamu ni kejam dan sangat zalim kepada hamba. Sangat zalim tak ada, tapi semi zalim ada. Sikit-sikit zalim ada. Ada Allah sikit-sikit zalim. Untuk apa makna zalam situ? Itu amsilatul mubalaghah tu. Menunjukkan ada isim tafdil. Mubalaghah lah, bukan tafdil. Mubalaghah lah. Apa makna zalam? Zalim. Tak mana mubalaghah sikit pun. Maksud apa? Itu termasuk dalam isim tafdil ataupun amsilatul mubalaghah laisa ala babi, bukan di atas bab dia. Memang ada pelajaran khas ilmu surah tu. Mengaji tu baru faham semua tafsir. Nak saya dah sebut lagi. Satu orang faham Nabi Musa salah. Pasal dia faham salah pada isim tafdil ni. Nabi Musa dia minta antara doa dia supaya Allah Ta'ala bagi juga abang dia Nabi Harun jadi Nabi, jadi Rasul.
wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan yusaddiquni. Siapa abang dia? Nabi Harun ni huwa afsahu minni lisanan, dia lebih fasih daripada aku bercakap. Abang dia lebih fasih. Nabi Musa tu yang ramai kata Nabi Musa tak fasih, Nabi Musa telur. Tak betul. Isim tafdil macam mana? Abang dia afsah, yang tu dia faham lah isim tafdil laisa ala babi. Sepatutnya itu faham isim tafdil lah. Abang Nabi Musa dengan Nabi Musa dua-dua fasih, tapi abang dia lagi fasih. Nabi Musa nak banding dengan Firaun, siapa fasih? Nabi Musa lagi fasih daripada Firaun. Nabi Musa dengan Qarun dengan Haman, siapa fasih? Nabi Musa lagi fasih. Nabi Musa dengan Bani Israel, siapa fasih? Nabi Musa lagi fasih. Nabi Musa dengan Nabi Harun, siapa fasih? Dua-dua fasih. Tapi abang dia lebih fasih, baru betul faham ayat Quran tu. Itulah isim tafdil. Ada orang dia blur, tak faham lah. Tak faham lah. Hadanallah ila siratil mustaqim. Tu bukan senang nak faham ayat Quran. Dia mesti faham sipir tu, isim tafdil. Saya ada 3-4 perkara ni saya nak pakai ni, kepala ni geram. Pasal faham tu mahal tu. Sebutlah ayat Quran tu satu. Faham tu maksudnya belajar tafsir ni. Walaupun sambil-sambil itu belajar baca kitab syarah usul tahqiq, kitab Jawi. Walaupun Jawi jangan main. Kita kadang kan, itu bukan masalah Jawi tu, belajar. Baik, asal nak sebut tu yang mubalaghah tu, kalau ikut takidah tafsir dia tak sebut mubalaghah dengan mana. Kalau wa ma rabbuka bidzallam, tu zallam dengan mana zalim. Allamul ghuyub, alam dengan mana alimul ghaib. Bukan alam tu maksudnya manusia makhluk pun ada juga alim bil ghaib. Allah alam bil ghaib. Tak. Allah alimul ghaib, makhluk jahil bil ghaib. Bahkan jangan kata jahil bil ghaib, bizahir pun kita jahil sebenarnya. Ni boleh tahu Allah yang beri, satu dapat. Atau berbilang-bilang sifatnya yang lain itu yang menyamai akan segala sifatnya itu pada pihak, ataupun berbilang-bilang sifatnya yang lain itu yang menyamai akan segala sifatnya. Begitu juga berbilang yang menyamai sifat dia tapi yang lain daripada zat dia. Ada dua kudrat, kudrat Allah satu, kudrat kita satu. Tak ada. Kudrat ada satu Satu kita belajar kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kudrat satu je, kudrat Allah satu je. Makhluk tak ada kudrat. Makhluk ni ajiz, lemah. Al-ajzu tu sifat makhluk. Untuk ada kuat ni Allah kurnia kekuatan kepada kita. Tentu atas akidah di atas Allah bagi kita kuah. La haula wala quwata lana illa billah. Ilmu kita jahil, bila Allah Taala bagi apa? La ilma lana illa ma'allamtana. Baru lurus tauhid, baru ahli tauhid. Kalau tak betul tauhid, begitu juga pada pihak kidamnya, pada pihak bakaknya, tak ada siapa yang akan berbilang-bilang. Pihak kidam, pihak bakak, pihak mukhalafah, segala yang baharu ini. Begitu juga pihak boleh mengada. Ni nisbah sifat ijadul mungkin, fi'lu mungkinin atau tarku, mengadakan mungkin atau boleh mentiadakan mungkin. Khas Allah Ta'ala yang tak ada siapa yang boleh ada berbilang mengada dan meniada. Tak ada siapa dan boleh menentukan segala mungkin daripada setengah yang baru. Begitu juga nak menentu mungkin, mungkinat mutaqabilat. Itu sekali lalu kita sebut, nak menentukan sebahagian daripada apa yang ada pada baharu atas segala mungkin. Nak boleh menentu tu, ada iradah menentu tu, maka sekaliannya itu nafi semuanya itu
bagi zat Allah Ta'ala. Nak menafikan ada berbilang selain pada Allah Ta'ala, tidak. Pasal wahdaniyah, Allah sebagai ilah, menafikan sebab tak berbilang zat, sifat, perbuatan milik pada Allah Ta'ala. Jadi khas disebut ni zat. Tak ada zat Allah Ta'ala, tak ada zat lain, dan zat dia bukan combine jadi satu zat dia. Subhanallah. Sifat, perbuatan sama juga. Allah saja pemilik quwwah, manusia lah quwwah, milik. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah Ta'ala, apa saja ada di langit bumi. Milik macam mana? La yamlikuna li anfusihim. Kita ni, diri kita pun kita tak milik. Ya. Kalau diri kita tak milik, takkan boleh milik harta benda atau milik hakiki. Data kata milik tam, milkiyah tamah, sebagai milik yang sempurna. Tak. Walaupun tulis dalam geran tanah, cop lagi, materi stamp lagi apa, milik kekal abadi selagi ada bulan dan bintang. Tak ada pasal ya. Mampu habis semua. Ya. Kena faham tu. Yang duk rasa kita gurur situ banyak. Kita duk faham kat kita ni atau kat makhluk lain ni ada satu mah, duit, pangkat, kebesaran, itu yang gila nak duit, gila nak banget. Kalau orang faham ke Allah Ta'ala macam mana? Tak ada. Kat kita sendirilah kena bina tu. Kat orang tu, kat kita tu. Ya Allah, bagilah aku tauhid betul. Faham sungguh. Tak ada aku cari melainkan redamu, tauhidmu, ingat kamu, membesar kamu, mengagungkan kamu, tasbih kamu, tahlil kamu, takbir kamu. Ya Allah. Tadi dan boleh menentukannya segala. Dan menentukan segala, ya. Menentukan segala tu. Tu Segang. segala mungkin. Segala. Oh, segala. Segang mungkin. Segala. Type ni kadang dia jatuh kat kadang. Segala. Semuanya begitu. Baik. Itulah makna asa itu. Itulah makna asa. Satu bab mengaji asa ni pun. Satu. Saya mengaji dulu ada yang bab-bab kalau mengaji bab ni apa? Sebulan mengaji asa. Tambah baca secotek. Nak lagi faham betul-betul. Kam tu. Nak faham afal makhluk, afal ibad. Ada kitab-kitab yang panjang pula baca. Syarah ada Suqi bagi orang tahu Ibrahim. Satu nak faham tu. Ini kita faham ni sekali lalu kan. Tu yang kalau agak berat, susah nak faham tu, biasalah tu, baru ngaji boleh faham dah. Bestnya kalau mula-mula first impression tu boleh faham, Masya Allah, nikmat besar tak ada bagi. Dan jangan tak tahu manjada wajada. Siapa sungguh-sungguh walaupun kali pertama dengar dia faham siap. Faham tu. Dan faham-fahaman sesat ni, sesat rupanya apa-apa ni. Tahu. Adapun dalil tanda yang menyatakan wajib bagi zat Allah Ta'ala itu bersifat kidam. Ni nak balik ke Quran lah ni. Tahu mana? Kidam. Firman Allah Ta'ala huwal awwalu. Okey, situ dulu lah. Jadi nanti saya nak cerita apa? Saya nak tunjukkan tadi kita belajar hukum akal, rumusan dia. Saya nak tunjuk susahnya hukum dalil nakal. Tak belajar memang susah. Ada soalan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala
آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وبداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.